Assalamualaikum. Kita sambung video seterusnya. Bagaimana kita nak sediakan statement of cost of good manufacture. Nama dalam bahasa Malaysia, penyata kos barang dikilang. Okey. Jadi kita akan lihat contoh soalannya. Wah, banyak, penuh muka surat. Okey, tak payah pening-pening. Kamu boleh download soalan di bawah the description video ini dan kita boleh buat sama-sama. Okey. Alright, jadi kita akan gunakan maklumat soalan ini yang seperti yang diberikan. Dia diberi maklumat inventory. Kita ada 3 jenis inventory, direct material, work in process, finished good, kan? Lepas tu dan beberapa maklumat perkilangan yang lain. Dan soalan minta sediakan penyata ke kos barang dikilang pada untuk tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey, kita akan mula buat sama-sama ya. Okey, download soalan, letak soalan di sebelah dan kita akan cuba buat sama-sama. Saya akan kumpulkan semua maklumat di tepi supaya kamu akan lihat bagaimana nilai-nilai itu digunakan dalam penyata. Okey, pertama kita akan buat tajuk. Okey, tajuk Mekah Enterprise Statement of Cost of Good Manufactured for the year ended 31st December 2021. Okay, so ingat ya, for the year. Okay, sebab ini adalah rekod kita untuk 1 tahun. Kita akan mulakan dengan maklumat direct material. Okey, seperti mana yang kamu tahu, sebenarnya statement cost of good manufactured ni dia ada 3 benda je kita akan masuk. Direct material, direct labor dengan overhead. Okey, tapi dia banyak benda. Anak-anak dia. Okey, pertama direct material, kita akan mulakan dengan apa? Kita akan mulakan dengan beginning direct material. So, untuk dapatkan itu, kita akan ambil daripada tempoh awal 1/1 seperti yang saya dah tunjuk tu. Okey. Kemudian kita akan tambah dengan kalau kita beli barang direct material. Takkanlah kita nak guna sikit je tak cukup jadi kita beli barang. Untuk itu kita akan ambil maklumat purchase of direct material. Jadi tambahlah dua-dua. Untuk tambah dua-dua, namanya kita panggil direct material available for use. Bahan langsung yang tersedia untuk digunakan. Okey, tekan calculator, kamu tambah dan dapatlah nilai tu. Alright. Seterusnya kita akan tolak dengan ending. So ending kamu akan ambil daripada direct material punya maklumat tapi tempoh akhir tahun. Okey? Okey, jadi selepas itu kita tolak dengan ending direct material dan kita akan dapat direct material use. Ini adalah nilai bahan langsung yang kita gunakan. Okey, setelah tolak yang dah guna, okey, dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah nilai direct material yang kita dah gunakan. Okay, sekarang kita akan tambah dengan direct labor. So biasanya direct labor ni dalam soalan dia memang satu je maklumat dia. Okay. Kadang-kadang disebut line workers salary, wages. Okay. Upah pekerja barisan pengeluaran contoh. Okay. Seterusnya kita akan tambah dengan manufacturing overhead. So manufacturing overhead terdiri daripada beberapa perkara. Ada banyak lagi benda kanan yang kita belum ambil. Tapi kamu kena perhatikan, kita hanya mengambil kira overhead expenses saja yang berlaku pada tempoh itu. Okay. Pertama kita akan ambil factory equipment rental. Okay. Di mana tu? Yang 120,000. Semasa saya memilih ini, kategori yang saya pilih untuk diletakkan dalam overhead ialah mesti adalah berkaitan dengan kilang dan tiada unsur-unsur aset. Okey. Pertama saya ambil rental. Kedua, susut nilai kilang dan juga peralatan dan juga mesin. Okey. Factory equipment machine. So kita ambil itu. Okey, seterusnya kita akan ambil indirect labor. Okey, indirect labor ni ialah pekerja buruh yang tidak langsung. Contoh yang paling biasa adalah penyelia lah, yang tukang tengok, silang tangan, tengok orang buat kerja tu kan. Okay, so indirect labor. So seterusnya kita akan masukkan factory utility expenses sebab dia utility untuk kilang. Saya kecilkan sikit sebab banyak benda lagi kita nak masukkan tu. Alright, kita akan masukkan. Seterusnya apa lagi kita akan masukkan? Factory maintenance expenses. Okay, belanja maintenance lah untuk kilang. Okey, apa lagi kita akan masuk? Factory insurance expenses. Semua berkaitan dengan factory. Okey. Tapi kat belah kanan tu ada kan factory yang saya tak ambil, nanti kita terangkan kemudian. Okey, sekarang dah cukup factory, dah cukup semua overhead. Kita tambahkan semua overhead. Okey.
dapat total. Dan ketiga-tiga direct material use, direct labor dengan manufacturing overhead. Kalau kita tambah, kita namakan dia current manufacturing cost. Okey, ini adalah baru kos pengeluaran semasa. Apa yang tak semasanya? Kerana kita belum mengambil kira beginning work in process. Beginning work in process ialah kerja-kerja yang kita dah buat separuh tapi kita ambil daripada mula lah. Yang separuh yang dulu tu kita buat dulu. Yang itulah benda je. Okey, beginning work in process. Kemudian ada juga akhirnya pada hujung tempoh kita tak mampu siapkan. Dan benda yang kita tak siapkan tu kita kena tolak lah. Jangan campur kan. Okey, kamu akan tolak. So, bila tolak, dapatlah nilai. Okey, nilai inilah kita panggil cost of good manufactured. Okey, harus diambil perhatian di situ. Perkataan lain bagi cost of good manufactured. Kadang-kadang soalan ada sebut juga production cost, kos pengeluaran. Okey, kita kena pelajar-pelajar sendiri kena tahulah macam mana cara. Okey, seterusnya soalan juga ada minta kamu kira cost of goods sold. Ini adalah portion di dalam income statement. Jadi macam mana kita nak mula? Kita akan mulakan dengan beginning finished goods. Okey, beginning finished goods ialah barang yang dah siap. Barang yang dah siap. Contoh kalau kita buat makanan tu, makanan yang dah siap lah. Kalau sebelum ni kita buat kek, kita tengah buat dough, ni kek dah siap lah. Okey, jumlah dia. Okey, ini adalah barang yang dah siap. Nilai dia 58,800. Okey, yang awal, yang dah siap awal. Tambah dengan yang kita baru siapkan tadi. Okey, ini kita buat yang terbaru. Okey, tambah. Okey, kemudian kita akan tolak. Okey, yang nombor yang kita dapat ni kita ambil daripada penyata kos barang dikilang yang dah siap tadi. Okey, lepas tu kita namakan macam gabungan antara beginning dengan cost of good manufacture adalah cost of good available for sale. Ini sama je dengan penyata yang kamu dah biasa buat masa financial. Okey, seterusnya kamu akan tolak dengan ending finished goods. Okey, kamu ambil ending dan kamu dapat nilai cost of good sold. Okey. So, ini adalah cost of goods sold punya calculation. Tengok dekat belakang kanan tu ada lagi nombor yang kita belum ambil kan. Okey, apa benda tu? Alright. So, secara keseluruhan. Okey, apa ini? Kita akan kira benda-benda yang belum ambil kira lagi. Soalan minta kita kira period cost. Period cost adalah cost yang tidak ada kena-mengena dengan kilang. Jadi, yang semua benda yang tak tersebut ini, kita combine lah semua. Kita ambil. Ada lagi sales and administration, staff salary, depreciation sales equipment. Ni semua tak ada kena-mengena dengan production kan. Okey, kamu tambahkan ketiga-tiga dapat nilai. Itulah period cost. Okey, kalau kamu perhatikan ada lagi yang kita belum ambil. Okey, yang kita belum ambil ini adalah factory equipment dan factory machine. Apa? Ini sebenarnya adalah aset. Jadi aset kita tak akan masukkan dalam income statement ke cost of good manufacture statement ke, kerana kita akan bawa ke statement of financial position. Okey, so inilah nilai period cost bagi soalan ini. Jadi sekarang siaplah soalan yang kita jawab tadi. Mudah kan? Okey, semudah ini soalan yang akan keluar harapannya. Okey. Jadi harapannya selepas ini kita akan sambung topik 3 untuk belajar tentang gelagat kos. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.